Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya, Telegram Regi Jesse Ritauddin. Dan bagi mereka yang belum menontonnya, penjelasan saya, live saya yang saya janjikan yang menghubungkan banyak isu yang telah saya bincangkan, termasuk kritikan saya terhadap perikatan, apa yang saya baca berkenaan dengan langkah Zahid, apa yang saya lihat perikatan gagal lakukan, dan mengapa saya kata Tun perlu jadi pengerusi perikatan untuk selamatkan perikatan, mengapa saya kata Najib boleh kembali sebagai PM di masa hadapan. Anda scroll ke bawah dan anda rujuk ya. Now, di dalam live ini, susulan daripada beberapa pertanyaan dan juga perbincangan saya di luar sana, ada satu perkara yang ingin saya sampaikan kepada anda. So dengar baik-baik, dengar sampai habis. Jangan buat andaian, sebab saya lihat kadang-kadang orang tonton separuh jalan kemudian buat andaian dan kemudian tanya soalan macam-macam yang tak masuk akal ya. So dengar sampai habis ya. Now, saya menghormati ya keputusan, saya benar-benar menghormati keputusan Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas PRU 15 apabila menghadap ya yang di-Pertuan Agong. Agong telah menitahkan cadangan agar ditubuhkan kerajaan berpaduan PH, Barisan dan Perikatan, tetapi Muhyiddin telah menolak cadangan tersebut kerana tidak sanggup bekerjasama dengan DAP. So saya menghormati keputusan Muhyiddin ya, dan gambaran diberikan oleh Muhyiddin ianya atas dasar prinsip. Okey. Namun saya di sini untuk memberitahu anda pendapat saya bahawa itu mungkin kesilapan terbesar yang telah dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kesilapan strategi terbesar. Okey. Sebabnya mungkin Muhyiddin tidak jangka bahawa dia tidak akan jadi Perdana Menteri. Kerana kalau saya berada di tempat Muhyiddin dan yang di-Pertuan Agong memberitahu saya selaku pengerusi Perikatan Nasional titah cadangan untuk tubuhkan kerajaan perpaduan bersama PH dengan Barisan Nasional, walaupun saya sudah serahkan 115 akuan bersumpah sokongan terhadap saya dengan serta-merta akan berfikir bahawa semestinya yang di-Pertuan Agong sudah pun menyampaikan titah cadangan ini kepada PH kerana Anwar yang berjumpa dahulu. Dan saya tahu bahawa benda ni mesti diterima, tetapi diterima atau tidak itu soal lain oleh Anwar. Saya juga tahu bahawa kalau saya menghadap yang di-Pertuan Agong dan dilontarkan kepada saya satu titah cadangan untuk tubuh kerajaan perpaduan setelah saya telah memberikan 115 SD, maka semestinya isu kesanggupan saya tubuh kerajaan perpaduan akan menjadi pertimbangan yang di-Pertuan Agong. Kalau tidak, yang di-Pertuan Agong tidak akan tanya dan dia akan terus beritahu, saya setuju, saya lantik awak sebagai Perdana Menteri. So saya akan fikir itu dan saya akan terima. Okey. Adakah ini bermaksud saya gadaikan prinsip? Tidak. Kerana kita kena lihat gambaran keseluruhan. Di akhir live ini, tunggu sampai habis, saya akan bacakan satu kenyataan dan saya akan minta awak teka siapa buat kenyataan ini. Lepas tu saya akan beri jawapan, anda akan terkejut ya. So dengar sampai habis ya. So of course saya akan immediately tahu bahawa jika saya tolak, berkemungkinan saya tidak jadi Perdana Menteri. Dan beratus kali saya dah jelaskan bahawa spin yang dimainkan oleh beberapa pihak dari pembangkang kononnya oleh kerana Muhyiddin telah menyerahkan 115 SD, maka dia wajib dilantik sebagai Perdana Menteri, dan memandangkan dia tidak dilantik sebagai Perdana Menteri sesuatu yang pelik telah berlaku. Ini adalah palsu. Sebab saya dah jelaskan bahawa kuasa budi bicara mutlak untuk melantik Perdana Menteri yang pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku mungkin mendapat sokongan majoriti
ya, tidak berpandu kepada akuan bersumpah. Tidak ada mekanisme jelas macam mana yang di-Pertuan Agong akan membuat keputusan. Sekalipun awak tampilkan akuan bersumpah ke, atau awak tampilkan video pengakuan setiap MP ke, apa jua yang anda tampilkan, akhirnya ia keputusan hemat Seri Paduka Baginda siapa yang mungkin mendapat sokongan majoriti. Dan ini bermakna pada masa lantikan dibuat, orang yang dilantik tidak semestinya pada ketika itu memiliki bukti sokongan majoriti mahupun memiliki sokongan majoriti, tetapi yang di-Pertuan Agong yakin dia akan dapat sokongan majoriti, ya. So itu kuasa budi bicara, lebih-lebih lagi dalam pilihan raya di mana tidak ada pihak yang menang pilihan raya. So ini berulang kali saya telah jelaskan, ya. So mungkin banyak faktor yang diambil pertimbangan yang di-Pertuan Agong. Contohnya Muhyiddin terlibat dalam langkah untuk menumbangkan kerajaan mandat rakyat. Kemudian Muhyiddin tidak dapat pertahankan kerajaan dia dalam beberapa bulan, tumbang balik. Dia kerjasama dengan UMNO, bergelut, kemudian dia tumbang balik. So banyak faktor lain yang boleh dipertimbangkan oleh yang di-Pertuan Agong. So saya kira yang di-Pertuan Agong juga memikirkan mungkinnya mungkin UMNO boleh kerjasama dengan PH, sebab UMNO Zahid pergi beritahu kepada Agong, betul atau tidak Zahid menipu atau tidak, itu cerita tepi, bahawa semua MP BN sokong Anwar, kemudian Sabah dan Sarawak akan ikut BN. So memandangkan track record Muhyiddin yang buruk, mesti ada dalam pertimbangan, atau mungkin ada dalam pertimbangan juga yang di-Pertuan Agong, ya. Mungkin UMNO lebih boleh kerjasama dengan PH, dan Sabah dan Sarawak boleh bentuk kerajaan stabil berbanding Muhyiddin. So dia tanya Muhyiddin, sanggupkah bentuk kerajaan perpaduan? Muhyiddin cakap tidak. Okey, saya hormati Muhyiddin, tetapi itu telah menyebabkan Muhyiddin tidak menjadi Perdana Menteri. Kalau tidak, Muhyiddin mungkin hari ini Perdana Menteri. Okey. So jika Muhyiddin hari ini Perdana Menteri, maknanya PAS Bersatu akan duduk dalam kerajaan bersama dengan DAP, PKR, Amanah, UMNO, MCA dan Sabah Sarawak. Mereka akan duduk bersama Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dan tidak akan berlaku isu 3R ini. Tidak akan berlaku serangan DAP terhadap PAS yang berleluasa. Malah DAP akan menghadapi masa sukar untuk menjelaskan kepada penyokong mereka mengapa PAS ada dalam kerajaan. So dari sudut itu, ya, dari sudut itu, kalau contohnya penyokong Melayu tanya Muhyiddin, mengapa awak duduk dalam kerajaan bersama DAP, boleh beritahu sama juga seperti yang diberitahu oleh PH. Ini adalah berdasarkan titah YDPA, ya. Dan awak lihat pengundi Cina boleh terima alasan itu. Mengapa kerjasama dengan UMNO? Oh, ini titah YDPA, itu yang mereka katakan. Kita hormati titah YDPA. So untuk jangka panjang, Perikatan Nasional akan berada dalam kedudukan yang lebih baik, ya. Dan kemudian, ya, beransur-ansur seperti mana UMNO telah berjaya, ya, pecahkan benteng pemisah antara pengundi tradisi PH dengan pengundi tradisi UMNO di mahkota, ya. Penjelasan ini ada dalam live yang saya sebut tadi, anda scroll ke bawah dan rujuk, ya. Seperti itu juga perikatan boleh berjuang untuk memperbaiki imej, untuk cuba memecahkan benteng pemisah di antara pengundi tradisi perikatan dengan pengundi tradisi PH. Ya. So perikatan will be in far better situation berbanding sekarang. Ya, dan gerakan pun boleh berusaha untuk cuba menarik pengundi Cina, seperti mana sekarang UMNO cuba untuk mengembalikan sokongan Cina terhadap MCA dengan minta MCA berkempen bersama gandingan jentera perpaduan. Ya, so bila Cina nampak MCA dengan DAP kempen bersama di mahkota, mereka teruja, ya. So banyak kelebihan untuk jangka panjang. Kemudian PRU 16, perikatan boleh putuskanlah nak pergi solo ke nak masih bersama kerajaan gabungan perpaduan,
ya. Tetapi untuk bekalan jangka panjang, untuk misi jangka panjang, ya, itu langkah terbaik. So pengorbanan ke arah kejayaan lebih yang ya, tak jadi situasi sekarang seperti akaun bersatu dibeku dan macam-macam lagi. So ini adalah strategik dan tactical blunder by Muhyiddin pada pendapat saya. Kalau saya Muhyiddin, things will be different. Okay. Sama juga kalau ada yang beritahu saya macam mana Reggie boleh cadangkan benda ni. Pertama, ya, awak semua yang dengar, awak tahu perangai saya, ya. Institusi diraja saya sanjung. Orang kutuk raja, saya cabar. Dan sekarang ni jadi banyak kutuk mengutuk raja, ya. Adalah sini sana secara halus, bukan secara terus, ya. Itu saya pantang. Saya ada sebab, ada filosofi dia, itu lain, ya. Ya, itu kita cerita lain, ya. Itu awak kenal saya. Kedua, so of course saya akan menghormati keputusan, tetapi kedua, dari sudut strategi, saya berfikir 10 langkah ke hadapan. Dan saya tahu itulah jalan terbaik. Okey. So bila Muhyiddin tercicir, maka sekarang awak rujuk, ya, live yang saya sebut tadi, yang saya dah jelaskan semua apa yang saya lihat di masa depan. Perikatan sekarang mengalami kesusahan untuk menjenamakan diri dia semula sebab sikap pemimpin-pemimpin yang tidak sedar diri. Mengapa pun awak rujuk live tu, tidak sedar diri, dah ketinggalan zaman. Pemimpin sendiri berpecah. Banyak parti Melayu, banyak NGO Melayu kononnya nak perjuangkan penyatuan Melayu, kononnya nak Melayu bersatu. Mereka sendiri tak boleh bersatu. Entah mereka cerita apa, saya pun tak tahulah. Mereka tengah mimpi, ya. Kemudian tambah pula, ya, cadangan-cadangan yang tak masuk akal seperti Wan Faisal. Oh, kita, ya, kita benarkan ahli-ahli dalam satu sayap bersatu, yang ahli-ahli Cina, ya, yang memang sebenarnya tak ada kuasa dalam bersatu untuk dicalonkan dalam pilihan raya. Kod-kod Cina akan sokong kita. Itu pun saya dah ulas. Awak scroll ke bawah, dah awak rujuk, ya, yang saya tegur Wan Faisal. So strategi sekarang pun mereka nampaknya tak tahu nak bergerak, tak tahu what you need to do. Saya dah jelaskan mengapa saya fikir PRU 16 akan diawalkan. Itu pun dalam live yang saya sebut tadi. So banyak saya cerita kat sana, awak perlu rujuk lah. Bagi mereka yang klik live ini untuk masuk channel mereka dan sebagainya, awak kena rujuk juga yang tu lah. Okay. So tapi mungkin orang tanya, mengapa Reggie awak kata DAP? Korang ni, ramai di antara kamu ni yang penyokong perikatan ni, korang lupa ke dulu korang perjuangkan DAP? Mengapa korang perjuangkan DAP? Sebab ramai di antara korang, bukan semualah, jangan terasa, ya, tapi ramai di antara korang ni kategori pentaksub. Dan korang ramai taksub Mahathir. Saya mendukung prinsip perjuangan Mahathir, tapi saya tak taksub sesiapa. Ya, korang pentaksub. Bila Mahathir sebut sokong DAP, korang pergi pertahan DAP. Kalau dulu orang macam saya serang DAP, tahu tak apa yang korang ni, antara korang ni, korang masih ingat dulu kan saya serang DAP, korang serang saya, korang kata apa? Semua nak salahkan DAP. So korang ni ramai berbekalkan emosi, bukan akal. Emosi didorong oleh ketaksuban. Mahathir kata lompat, awak lompat. Saya dukung prinsip perjuangan Mahathir, tapi ada benda kalau tak betul, saya kata tak betul. Tapi setakat ni tak adalah, alhamdulillah. Tapi korang lain, bukan semualah, ya. Kalau Tun suruh, okey, korang mai sini, mai. Okey, kumpul, ya. Kumpul. Sekarang saya tiup bisa, korang terjun dari gaung, dalam gaung. Korang terjun. Sebab apa? Sebab Tun kata. So I don't buy, saya tak percaya sangatlah yang serangan bertubi-tubi terhadap DAP. Walaupun DAP saya sendiri dedah, dia banyak keluar kenyataan beracun dan sebagainya, tapi saya selalu cari kematangan dalam perjuangan. I have change kan. Tapi bukan
segala benda saya nak pertikai dari sudut kacamata perkauman, atau sebut DAP komunis, ya. Saya takkan buat begitu. I don't do that. Itu politik cetek. Dan ramai di antara korang ni, dulu kalau orang sebut DAP komunis, mana bukti, mana ini, mana itu. You tengok tak korang ni? Korang ni didorong oleh perasaan. Sekarang saya baca satu artikel. Kau dengar dan kau teka siapa yang buat kenyataan ni. Awak dengar, ya? DAP tidak akan mampu menghancurkan kaum Melayu seperti mana yang sering didakwa oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey. Sewaktu membahaskan titah diraja di Dewan Rakyat, seorang ahli parlimen, saya tak nak namakan, awak teka, ya, berkata dakwaan itu hanya bertujuan untuk menakut-nakutkan orang Melayu supaya menolak kerajaan Pakatan Harapan. Ia juga bertujuan menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan agar membolehkan Najib menjadi sebahagian bla 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 lah. Okey, itu kata ahli parlimen itu. So ahli parlimen ni berkata DAP yang orang kata komunis, DAP bukan pun sekuat Parti Komunis Melaya. Tidak mungkin DAP berjaya di mana Parti Komunis Melaya dengan gerakan persenjatanya pun gagal. Jadi dia mentong sampahkan dakwaan-dakwaan ini terhadap DAP. Cuba teka, siapa yang buat kenyataan ni? Boleh teka tak? Dalam komen ada yang boleh teka. Yang buat kenyataan ini, ya, pada 21 Julai 2020, 4 tahun yang lalu, adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang buat kenyataan ini adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. So even Tun Mahathir pada 2020 beritahu korang yang dakwaan-dakwaan ekstrim ni tak betul. So saya bukan nak kata saya setuju dengan ni, saya bukan nak kata saya tak setuju dengan ni. Saya nak tanya yang sekarang yang mendukung prinsip perjuangan Tun Mahathir seperti saya. So bila korang lontar DAP nak buat ni, DAP nak hidupkan parti komunis lah, inilah itulah, maknanya korang tong sampahkan kenyataan idola korang lah, ya. Sebab itu saya kata perjuangan biar di landasan yang betul. Faham tak? Tun pun berstrategi. Tun dia fikir 10 langkah ke hadapan. Dia tahu kalau dia nak capai satu matlamat, tapi dia tahu untuk capai matlamat nak pergi 10 langkah ke hadapan, dia sanggup kerjasama dengan DAP. Saya tahu pada masa itu Tun tidak begitu suka DAP, itu tekaan saya lah. Tetapi dia sanggup. It's strategic. DAP pun sanggup. It was strategic. Tetapi yang telah menggugat 10 langkah yang Tun dah cadangkan itu ialah Muhyiddin, kerana Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri. So Muhyiddin lupa peluang untuk Muhyiddin jadi Perdana Menteri wujud sebab Tun kerjasama dengan DAP. Kemudian Muhyiddin khianati Tun. Dia buat mengaibkan, ya, teruk dia buat dengan Tun sebab nak jadi Perdana Menteri. Okeylah, tak apalah, itu cerita lepas. Ya, itu cerita lepas. Ya. Tetapi bila dah pilihan raya, Muhyiddin tidak mampu lihat 10 langkah ke hadapan. So saya hormatilah prinsip dia. Dia tak terima titah cadangan YDPA. Maka hormatilah keputusan mutlak berperlembagaan YDPA untuk melantik Anwar sebagai Perdana Menteri. Faham tak tujuan saya buat live ini? Sekarang kau dah pilih untuk duduk secara tidak langsung, duduk dalam pembangkang. Jadi kau belajar berstrategi dan fahamilah bahawa kalau perikatan nak melihat 10 langkah ke hadapan dan nak membuat satu strategi yang menakjubkan, yang membolehkan mereka berjaya,
kau tidak boleh duduk sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Okey. Nur Jihan, sebelum saya akhiri live, saya nak tanya ya, nak baca ya. Nur Jihan, dia komen, kenapa nak salahkan Muhyiddin? Okey, rata-ratanya semua penyokong Perikatan Nasional ni, majoriti dia yang menonton saya ni setuju dengan saya. Tapi Nur Jihan, saya bukan salahkan Muhyiddin. Saya cuma beritahu Muhyiddin telah membuat satu keputusan, maka terimalah natijah dari keputusan itu dan sekarang berstrategilah dengan cara yang betul. Kalau awak faham live saya ya. Saya dah beritahu 2 kali dalam live ini. Saya tak salahkan, malah saya hormati keputusan Muhyiddin. Itu keputusan peribadi dia. But in English, you live with your decision. Faham tak? So awak kena pandai faham apa yang cuba saya sampaikan. You have to live with your decision. Ya, you make choices, you live with the outcome. Cuma dari sudut strategi, fail. Okey, itu mesej saya. Ya. Kau orang rewind balik, kau orang dengar komen saya babak pentaksub. Ya. Dan mereka yang julang nama Tun Mahathir, saya pun julang nama Tun Mahathir, tapi mereka yang julang, kau rujuk balik tadi, saya baca kenyataan Tun Mahathir. Jadi adakah soalan saya kepada pentaksub sekarang, adakah kau telah mentong sampahkan pendapat Tun Mahathir? Ya. Nak menang, saya tak berpihak ya sekarang ya. Saya condong ke arah Perikatan, tetapi I'm very disappointed with Perikatan ya. Pesan saya kepada sesiapa sahaja, tak kira anda dari parti mana ya, nak menang percaturan politik ini, sekarang ni kau kena berfikiran betul-betul matang. Dan banyak yang berlaku di persekitaran Perikatan ni, saya dah mula ambil tahulah. Dulu dah lama saya tak baca grup WhatsApp, grup Telegram. Saya dah mula ambil tahu kan. Banyak ni dah mengarut gila. Mereka tidak akan berjaya. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.